Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Imi Sofi Ahmad dalam Waalaikumsalam. Biasa kita berjumpa di hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 11 malam, insya-Allah para penonton. Waalaikumsalam adalah satu program yang mana untuk kita healing, untuk kita muhasabah kembali. Barangkali apa yang kita lakukan hari ini perlu diperbaiki, kita perbaiki. Jika perlu kita perhalusi, kita santuni. Mungkin barangkali ada di sekeliling kita ada yang terguris. Barangkali kita pun nak menjaga perasaan kita. Maka inilah masanya sebelum kita melelapkan mata, sebelum kita dibuai mimpi yang kita pun tak tahu apa kita nak mimpi pada malam ni. Semoga Allah redha, semoga kita maafkan diri dan juga maafkan semua, insya-Allah. Dan malam ini kita nak cerita berkenaan dengan satu realiti kehidupan yang mana inilah yang berlaku dalam hidup kita. Kita bersaudara dunia dan akhirat. Biasa kita cakap kita best friend, BFF till jannah dan sebagainya. Tapi ini lebih daripada sahabat, itu kita bersaudara dunia dan akhirat. Dan malam ini para penonton, sebelum kita sebelum mata terlena, insya-Allah, sambil-sambil kita dah santai-santai, dah kemar-kemar rumah, dah kemar dapur, dah tinggal nak tutup, insya-Allah nak mengakhiri malam ni sebelum surah Al-Mulk, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, pengurusi Musalla Ar-Radah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Pagi dengan kita, malam dengan kita, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah kita sampaikan, insya-Allah. Balighu anni walau ayah. InsyaAllah moga ada barakahnya Ustaz. Jadi Ustaz, untuk memandu malam ini kan, kita tengok daripada satu hadis Rasulullah SAW yang mana terjemahannya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para penonton, nak mencapai nampak macam mudah Ustaz. Nampak macam mudah. Tapi nama pun tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu bila dikasih kepada saudaranya. Kita ni kasih kat diri kita, memang kalau kita yang tip top, yang terpaling A. Tapi adakah kita memberi kepada saudara kita seperti mana kita bagi kepada diri kita? Betul. Ataupun hak dia hak baki-bakilah. Hak sipi-sipi, hak ada lebih-lebih. Ataupun bagaimana? Ini tapi nak mencapai tahap tu Ustaz bukan mudah. Dan ada juga yang dia pernah bagi Ustaz. Bukan tak pernah. Pernah dulu dibagi. Pernah sesayang itu Ustaz. Pernah, dia dah pernah dah. Beri apa saja ya. Tetapi telah dilukai. Mungkin barangkali ada. Jadi bagaimana? Lepas tu dia rasa dah malah Ustaz. Alah cara dah. Dia malah dah. Malah dah nak bagi. Malah dah. Maka dia tidak mengikut hadis ini. Ya, betul. Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Malam ni sebelum kita tutup mata, bimbang juga tutup tak buka terus mata kita kan. Jadi alangkah indahnya kalau pada malam ini sama-sama kita healing, kita bermuhasabah berkenaan dengan tingkah laku, sikap kita yang mana kadang-kadang kita terlupa dalam kehidupan kita beragama ini. Islam ajar kita daripada mula kita buka mata sampai tutup mata, bahkan sedang kita tutup mata tidur tu pun Islam mengajar kita tentang etika dan adab sopan sebagai Muslim. Satunya menarik yang hari ini, yang hadis yang Amy sebut tadi, hadis Anas ibn Malik. Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia mengasihi saudara se-Islamnya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kata Dr. Mustafa Sulaiman An-Nadwi, salah seorang ulama yang muasirin yang hari ini, yang moden ini, seorang ulama hadis, dia menyebut ini adalah min alamatil iman. Antara tanda-tanda seorang tu beriman ialah tanda-tanda dia. Maknanya kalau tak ada tanda ni macam tak beriman lah. Tanda-tanda iman tu ialah dia akan suka apa yang dia dapat, kebaikan dia dapat tu dapat juga pada saudara muslim yang lain. Sebagai contoh, kata Dr. Sulaiman An-Nadwi, kita sebut sikit latar hadis ni. Antaranya ialah, contoh, semua kita menginginkan ilman wasi'a, ilmu yang luas. Maka kita ingin juga orang lain pandai macam kita. Keduanya, khuluqan tayyibah, ada akhlak yang mulia. Kita nak kita orang baik, kita nak juga saudara kita tu pun akhlaknya baik. Amalan salihah, kita nak amal kita amal soleh. Begitu juga kita nak orang lain pun beramal soleh macam kita. Bukan kita seorang je, biar aku je lah lantak orang amal qabih tak. Kita je nak amal soleh. Apa lagi? Makanan aliyah, kedudukan yang tinggi, dihormati oleh orang. Kita nak orang lain pun kita nak sebegitu juga. Nak dapat kemuliaan, saya ringkaskan.
Kemudian nak rumah baitan jamila. Emi nak kan? Saya nak. Kalau Emi nak, kalau saya nak rumah yang besar, begitu juga saya sepatutnya rasa seronok bila Emi dapat rumah besar. Jangan dengki besar rumah. Suah apa? Dia tak boleh macam tu. Kemudian malan aziza, harta yang banyak. Kemudian zaujatan salihah. Orang dapat isteri soleh, kita dapat isteri solehah, biar kawan kita pun dapat juga. Wabanina syuhuda, anak-anak yang baik yang menjadi saksi pada kita esok. Kemudian markaban hani'a, kenderaan yang elok. Akriba mukhlisin, kaum kerabat yang ikhlas. Semua ni kita nak pada diri kita. Ni antara contohlah, maka kita nak pada orang lain. Cumanya kata orang Temeloh, keknya. Orang Temeloh kata keknya, tapi bukan kek ya. Tapinya, kadang-kadang ada kebaikan yang kita buat untuk orang lain, yang mana dengan maksud kita nak perkara yang sama kita inginkan tu dapat pada kawan kita, kita penuhi kan. Tiba-tiba terjadi insiden yang tidak diingini. Kita buat baik pada dia dengan seikhlas hati kita, tiba-tiba dia melakukan yang sebaliknya. Dia kata kita ni ada udang sebalik mi lah, udang sebalik batu, sorry. Ada udang sebalik batu. Kemudian sebalik mi pun betul juga kan. Ada udang kan. Jadi ada niat yang tidak baik, sedangkan niat kita baik. Jadi bagaimana kita nak urus perkara ni? Jadi bagi saya, setengah keadaan tu kita buat saja tanpa kita mengambil kita mengharapkan sesuatu daripada mereka. Maknanya kalau dia nak kata buruk pada kita pun terpulang, kita hanya sekadar nak buat baik, kerana buat baik itu adalah kehendak agama kita kepada saudara kita. Dia balas dengan keburukan pada kita, dia tuduh kita bukan-bukan, dia sembang belakang bukan-bukan pada kita, dia mengumpat kita, maka dia bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Kita selesailah tanggungjawab kita sebagai Muslim. Kita dah beri apa yang kita inginkan untuk kita beri pada dia. Jadi, kalau dia masih lagi mengekalkan keadaan yang begitu, terserahlah pada dia. Kita berlepas diri pada apa yang dia buat, cuma kalau boleh kita tegurlah. Ya, itu dia. Dan ada juga satu situasi yang mana kadang-kadang kita nak buat baik, macam Ustaz kata tadi, tapi dipandang adalah ni. Dan ada juga kita sebenarnya ada juga satu situasi yang buat memang ada makna. Memang baik ada makna. Memang ada macam tu. Jadi inilah macam mana kita nak membezakan sebenarnya berbuat baiklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana ganjaran di dunia. Kerana ganjaran di dunia ni hanyalah ni ialah dunia yang fana. Para penonton, kita nak berehat seketika, kita nak sambung lagi bersaudara hingga ke syurga insya-Allah. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Para penonton, kita nak bersaudara dunia dan akhirat. Kita nak sayang-sayang dunia dan akhirat. Kalau kat dunia ni kita selalu calling, jomlah kita keluar, kita pergi breakfast lah, kita pergi piknik lah, kita minta maaf saya menggunakan bahasa kampung saya, breakfast lah, piknik lah kan. Tapi adakah benda ini kita akan bersaudara hingga ke akhirat kelak, Ustaz? Dan berbalik kepada soalan kita tadi kan, ada orang dia memang ikhlas, ada orang dia memang buat sesuatu itu, buat kebaikan itu mengharapkan sesuatu. Dan paling sedih, Ustaz, mu ni tak terima kasih pun kat aku. Lah, kadang-kadang dia pun tak perasan kan. Jadi susah juga. Orang ni tak perasan dengan kebaikan orang pun satu masalah juga. Dan kita yang mengharap, tak nak dah lah tolong dia, tak ada cakap gapo, tak terima kasih apa, sedih. Jadi apa maknanya kita berbuat baik itu, Ustaz? Baik. Tadi kita dah sebut sikit kan, apa berkenaan dengan kebaikan yang kita buat pada orang, dia kata yang sebaliknya terpulang pada dia. Cuma apa yang kita ni sebenarnya kadang-kadang kita selalu lupalah. Lupa yang Nabi sebut, man nafasa an muslim kurbatan min kurabid dunia. Nabi sebut siapa yang melepaskan satu kesusahan pada orang, sesama saudara muslim ni, daripada kesempitan kesusahan dunia, Allah lepaskan kesusahan kesempitan kita dunia dan akhirat. Jadi berdasarkan hadis tu, jadi kita kadang-kadang kena ada sikap tak kisahlah peduli apa aku pada apa yang orang pandang.
Yang penting innamal a'malu binniyat. Mana kita betulkan niat kita lillahi taala. Kita sekadar membantu mengikut atas kapasiti kita sebagai seorang muslim yang bertujuan kalau dia susah kita nak lepaskan kesusahan. Kalau dia sempit nak lapangkan kehidupan dia. Jadi andai kata dia tidak respon yang baik untuk kita, terserah pada dia. Dan kadang-kadang ni ada sebaliknya pula. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang dia buat baik, kita nampak memang gaya buat baik itu macam ikhlas sungguh. Tapi sebenarnya baik, tadi Amy sebut baik ada makna tu. Jadi macam cerita Piramli lah pula. Jadi yang ni yang kita perlu jaga sangat. Sebab kadang-kadang kita nampak orang tu macam ikhlas sangat. Ataupun macam saya buat satu benda, orang nampak macam ikhlas sangat. Sebenarnya tak ikhlas pun ada udang sebalik mi. Tapi tak boleh juga kita nak suuzon ke orang. Tapi itu saya kata tu. Maknanya jangan pula kita menyangka buruk pada apa yang kita tak tahu dalam batin dia, dalam hati perut dia. Kita tak tahu pun. Kita tengok, kenapa kita selalu bila tengok orang tu kadang muka tu, muka kerek ni. Macam tak ikhlas je. Sah-sah dia ada. Kalaupun memang dia ada maksud yang tak baik di sebalik itu, kenapa kita persoalkan? Kerana dia telah melakukan kebaikan. Soal ikhlas tak ikhlas tu dijawab dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita sebagai Muslim ni jauhkan daripada buruk sangka. Kerana apa? Ijtanibu katsiran minaz zan. Kalau sebut jauhkan diri kamu semua daripada sangka-sangka buruk. Inna ba'daz zanni kebanyakan sangka-sangka ni sebenarnya adalah dosa. Sebab itulah kalau orang buat baik pada kita, responlah, balas dengan kebaikan, jangan kita balas dengan keburukan. Dan macam mana pula dengan orang yang memang Ustaz ni bukan kita zon lagi dah. Memang jahat betul. Bukan. Memang dia buat tu kena nak mendapatkan habuan dunia. Dan baik. Juga Ustaz satu lagi realiti pada malam ini, barangkali mungkin sebelum kita nak masuk ke tempat nak masuk tidur kan. Sebenarnya barangkali ada di antara kita yang kecil hati dengan adik-beradik. Bagaimana kita nak katakan kita dilahirkan oleh ibu yang sama barangkali ataupun ayah yang sama. Tapi adakah kita akan berkumpul juga di akhirat dengan keluarga yang sama? Sebabnya kecil hati, mungkin ada yang terguris, mungkin yang memang orang kata air dicincang tak akan putus, tapi sampai hari ni dah berapa tahun dah tak jumpa Ustaz. Baik, betul lah Amy. Kadang-kadang rasa ralat dan sedih di kalangan keluarga Muslim. Adik-beradik Abang Long tak bertegur dengan Kak Ngah contohnya. Kak Ngah tak bertegur dengan Mak Sunya. Hanya kerana antara sebab yang sering yang kita dapat apa kita kata maklumat ialah berpunca daripada pusaka. Pusaka tak banyak mana pun, duit 10,000 berebut. Jadi hati-hati sebab Allah uji kita sentiasa. Ada orang Allah uji kita dengan ilmu yang banyak, dia riak dengan ilmu dia menunjuk dengan ilmunya. Ada orang yang diuji dengan harta yang banyak, lalu harta yang banyak itu akhirnya menyebabkan anak-anak jadi porak-peranda. Ada juga ujian dalam bentuk harta tak banyak mana, tetapi sangkaan yang sentiasa ada sangkaan buruk di kalangan adik-beradik yang menyebabkan air dicincang tadi itu. Yang tak putus tu macam putus juga, diblok dengan apa, dia putus juga air tu. Diblok kan. Jadi bagi saya kita kena hati-hati dah dalam keluarga, kena banyak bertolak ansur. Kena banyak bertolak ansur, dan kalau boleh kena ada seorang dalam adik-beradik tu, biar seorang yang berperanan sebagai ayah jika ayah tak ada ataupun mak. Kena menegur adik-beradik yang lain, cari kena apa, jadi pengadil di antara adik-beradik yang mungkin berselisih hanya kerana benda kecil. Bertahun tak bertegur, raya tak berjumpa lama dah. Ada salah faham, nombor tukar, nombor telefon tukar, salah faham sikit saja. Bergaduh dah kita dengan kakak kita atau dengan abang kita sampai tak nak bertegur, sampai bawa ke mati pun ada. Dah mati lama pun belum ziarah kubur lagi. Jadi hati-hati sangat kita bimbang esok. Ya Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang Islam bersaudara, saudara. Ini adik-beradik memang dah saudara. Macam mana kita boleh putuskan hubungan? Sedangkan Nabi sebut kalau 3 hari kita tak tegur dah berdosa selepas 3 hari. Kerana 3 hari kata ulama memang manusia ni kalau 3 hari itu normal untuk dia berkecil hati, dia berasa hati dan sebagainya. Tapi selepas 3 hari tak sepatutnya berlaku. Ini kan pula bukan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun pun ada. Jadi kita kena banyak bertolak ansur. Kadang-kadang kita kena ada juga dalam banyak perkara kita kena berkorban.
Keinginan kita korbankan untuk memenuhi keinginan orang lain, adik-beradik kita yang lain. Mungkin kita tak dapat bahagian kita. Tak banyak pun, harta dunia boleh cari. Bahagian kita banyak mana 2,000 ke 3,000, 10,000 bahagian kita tu. Kadang-kadang perlu kita korbankan untuk memenangkan hati adik-beradik kita. Dapat hati kakak kita. Walaupun kita ingin sangat. Tidakkah orang yang begitu tu Allah beri ganjaran yang besar? Kita nak, tapi diisar pada harta dunia. Lalu Allah beri ganjaran yang sangat hebatlah, sebagaimana yang Allah beri ganjaran pada sahabat Nabi yang mana mereka sangat mengamalkan isar, mengutamakan diri orang lain berbanding diri mereka, sedangkan diri mereka walau kana bihim khassasah disebut, walaupun mereka sendiri menginginkan perkara tu. Allahu Akbar. Bila Ustaz cakap kenaan isar ni, dalam ukhuwah, dalam persaudaraan yang paling tinggi sekali adalah isar. Memang susah kita nak sampai isar. Dan yang paling rendah sekali adalah berlapang dada. Nak berlapang dada tu pun bukan mudah Ustaz, apalagi nak mencapai tahap isar. Tapi insya-Allah lepas kita tengok Waalaikumsalam ini, kita cuba paling koman berlapang dada, paling tinggi isar. Yang mana isar ni, jangan kata orang lain, saya pun Ustaz, kalau ada air kan, dua-dua haus ni, anak kita haus, bagi mami minum dulu. Anak tengok. Itu tak isar. Maknanya di saat kita memerlukan, dia memerlukan, kita bagi orang lain dulu. Tunjukkanlah contoh yang baik, Amy Sophia. Kita nak berehat seketika, kita sambung selepas ini. InsyaAllah. Para penonton, sahabat dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita nak menilai erti persahabatan ni, antaranya ialah apabila kita meminta pertolongan, dialah orang yang memberikan bantuan itu secepatnya. Jadi macam Ustaz katalah, kalau nak antara kita lah, mungkin barangkali kita bersahabat. Kalau Amy minta tolong Ustaz, minta tolong ni Ustaz, minta tolong sangat. Ustaz sudi tak tolong? Itu soalan dia? Soalan ni. Sependek tu je? Sependek tu. Biasa kan Amy tanya panjang kan? Tapi nak minta tolong pendek lah Ustaz kan? Ustaz sudi kita nak tolong? Ustaz tanya dulu tolong. Kalau ikut hati kita, nafsu kita, malah menolong kau benda. Kau tak adik-beradik kau kat mana? Mak ayah kamu mana Ustaz, Amy perlukan 5,000 contoh. Yalah, kita jawapan pertama sekali dalam hati kita kata, kenapa nak minta dengan aku? Kau tak ada ayah, tak ada emak, kau tak ada suami, kau tak ada kawan, tak ada beradik ke aku? Kenapa? Itu jawapan dalam hati kita, nafsu kita. Apa kita kata, syaitan duk bisik hati kita. Tapi bila kita seimbangkan dia dengan apa yang Nabi sebut, siapa yang melepaskan kesusahan seorang Muslim, Allah lepaskan kesusahan di dunia akhirat, maka kenapa kita tak boleh bantu 5,000? Tak boleh 5,000, bagi RM50. Ada juga berlaku pada saya sendiri, ada orang minta tolong. Kita ni memanglah duit kita perlu. Tapi kadang-kadang Allah hadirkan seseorang minta pada kita. Dia minta pula banyak pula tu. Jadi rasa nak bantu tak? Nak bantu, tapi sekadar apa yang kita mampu. Kita boleh cakap dengan elok. Sebab tu dalam Quran sebut, jangan kita rosakkan infak kita dengan bil manni wal azah, dengan ungkit-ungkit dan cela-cela. Nak beri. Saya kata, inilah jumlah saya boleh bantu, adalah RM100. Tak boleh menyelesaikan masalah awak, tapi sikit tolong atas nama Islam. Itu dia. Dan sebenarnya Amy sangat setuju dengan Ustaz, sampai minta sabar-sabar Ustaz nak menghabiskan ayat. Sebab apa, kadang-kadang kita fikir, macam Ustaz katalah, apa pula minta kat aku ni kan. Tapi bila kita fikir balik, barangkali ini adalah Allah dorongkan untuk kita yang berbuat kebaikan, barangkali dah lama tak bagi apa kan sebagainya. Inilah masanya. Jadi janganlah kita nak petikai. Kalau ada bagi, kalau tak ada jangan pula dah lah tak bagi. Duk mengutuk kau ni kerja minta aja. Tapi kadang-kadang bila kita melepaskan kesukaran orang lain tu, tak lama lepas tu kita pula susah orang tolong pula. Allah ganti segera. Barangkali bukan orang tu, mungkin daripada orang lain. Dan Ustaz, sometimes kan, bila tiba-tiba cakap bahasa kampung pula kan. Maksudnya macam kadang-kadang kita perlu juga untuk mengatakan tidak. Sometimes we have to say no. Betul. Jadi macam mana untuk kita nak pada situasi yang bagaimana? Ini kata kita ni bila orang kata minta tolong semua selalu sampai kita pun tak ada apa. Betul. Telefon pula, Ustaz, ini dah bagi duit kat dia 5,000, Ustaz ada RM50 tak? Pula. Yalah, sebab itulah kita ada panduan Al-Quran. Al-Quran sebut la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha. Jangan kamu jadikan tangan kamu tu terbelenggu di leher kamu. Makna kedekut baik. Dalam dia kata apa? Kedekut hangit tak hidung masin kata. Atau wala tabsutha, jangan lepaskan selepas-lepasnya kamu akan jadi menyesal, terhina esok. Maknanya apa? Kalau kita nak beri seadanya, sekadar kemampuan kita. Dan jangan kita sampai kedekut hangit, tak nak beri langsung, cari lain. Jadi kena ada sifat begitu, ada timbang tara di antara beri dengan tidak tu, tapi jangan sampai tak buat.
Buat juga, bantu juga sekat mana yang kita mampu. Kalau orang datang ke meja kita bawa kuih kerepek harganya RM10 tu dapat 2, duit tak ada, minta 1 boleh tak? Contoh. Itu contoh paling mudah. Usaha juga sekadar kemampuan kita. Itu dia, insya-Allah. Dan para penonton, semoga kita bersemangat untuk kita menjadikan sahabat ataupun saudara kita, adik-beradik kita ni, yang kita bersahabat dan bersaudara di dunia, juga kita bersahabat dan bersaudara di akhirat. Dan Ustaz, bagi menutup perbincangan kita Ustaz, dapatlah Ustaz bawakan, pimpin kami satu doa yang mana kadang-kadang kita barangkali kita ada kecil hati. Ya Allah Tuhan, kau hilangkanlah kecil hati itu. Barangkali ada hutang yang perlu dilunaskan. Ya Allah, permudahkanlah urusan untuk orang itu membayar hutang kita, atau kita membayar hutang orang itu. Semoga ukhuwah yang kita bina di dunia ini membawa hingga ke akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana rahmatuka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, urusan umat Islam seluruhnya Allah, urusan saudara mara kami, adik-beradik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Jika ada di luar sana saudara-saudara kami yang sempit rezekinya, ya Allah, Kau lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Jika ada mereka di luar sana yang berhutang, ya Allah, permudahkan mereka untuk melepaskan hutang mereka, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami insan yang baik untuk-Mu, ya Allah, di dunia ini, dan insan yang baik untuk-Mu juga, ya Allah, di akhirat kelak, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.